Hari ini, mari kita pelajari firman Tuhan di bawah tajuk Raja Daud dan Kristus Ansang Hong. Menurut buku Yohanes bab 5 ayat 39, dikatakan bahawa Alkitab memberikan kesaksian tentang Tuhan. Betul? Di dalam Alkitab, terdapat banyak kesaksian tentang Tuhan yang datang dalam badan. Hari ini, mari kita mengambil masa untuk pelajari tentang Kristus Ansang Hong yang datang ke bumi melalui kehidupan Daud. Marilah melihat buku Yesaya bab 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Tuhan yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Mengenai anak yang disebut di sini, dia merujuk kepada siapa? Marilah melihat buku Yesaya bab 8 ayat 23. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari, Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kegelapan, atasnya terang telah bersinar. Anak yang memuliakan Galilea merujuk kepada siapa? Nabi Yesaya menggambarkan Yesus Kristus yang akan memberitakan Injil di Nazaret, Galilea, 700 tahun sebelum Yesus dilahirkan. Walaupun ia berkata bahawa seorang anak, seorang putera telah lahir, apabila kita melihat gelaran yang dia miliki, dia ialah penasihat ajaib, Tuhan yang perkasa, dan Bapa yang kekal. Alkitab membuktikan bahawa Bapa datang ke bumi sebagai seorang anak, seorang putera. Ini ramalan tentang Yesus Kristus yang datang ke bumi 2000 tahun yang lalu dan menebus dosa-dosa semua manusia dengan memikul salib, bukan? Di sini ia berkata, Bapa yang kekal, Raja damai. Ayat 6, Nabi Yesaya meninggalkan penerangan yang lebih terperinci tentang Tuhan yang datang dalam badan. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Di atas takhta siapa? Takhta Daud dan di dalam kerajaannya. Bapa yang kekal, Raja damai, Tuhan yang perkasa, telah datang ke bumi ini dalam badan sebagai seorang anak, seorang putera. Apabila dia datang ke bumi, dia akan memerintah di atas takhta Daud. Maksudnya, dia akan diberikan takhta Daud. Di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, kerana ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran, dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Kalau begitu, bukankah ini harus dipenuhi tanpa gagal? Nabi Yesaya membiarkan kita tahu bahawa Yesus Kristus yang datang ke bumi dalam badan ialah Tuhan, yang mengukuhkan kerajaan Injil dengan keadilan dan kebenaran melalui memerintah di atas takhta Daud. Walau bagaimanapun, kerajaan Injil diinjak-injak oleh syaitan. Melalui abad ketiga dan keempat, dan ke zaman kegelapan, syaitan menghapuskan perintah hukum perjanjian baru yang didirikan Tuhan satu demi satu. Sabat telah hilang, dan Paskah telah dimansuhkan. Selepas ia hilang, apa yang didirikan di tempatnya? Kepalsuan mula didirikan. Ibadah hari Ahad telah dipelihara sebagai ganti hari Sabat, dan Krismas sebagai ganti Paskah. Jadi, adakah kegelapan rohani sebegini berterusan selama-lamanya? Selepas rasul-rasul meninggal dunia, terdapat zaman murid-murid mereka dan kemudian beberapa generasi yang berikutan.
Akhirnya, pada abad keempat, semua kebenaran ini hilang. Semua ajaran yang tidak pernah diajarkan Yesus mula masuk ke dalam gereja. Mengenai situasi ini, Nabi Daniel menulis, syaitan, iaitu iblis, akan mengubah waktu dan hukum Tuhan. Rasul Paulus memberi amaran dengan tegas tentang perkara ini di dalam buku Galatia bab 1. Jangan memusnahkan hukum kebenaran kehidupan yang didirikan oleh Tuhan, Raja alam semesta, yang datang ke bumi ini dalam badan sebagai seorang anak, seorang putera. Dia berkata, ini perjanjian atas perjanjian yang tidak boleh hilang, sebab Tuhan sendiri mendirikannya untuk membimbing kita ke kerajaan syurga yang abadi. Oleh sebab itu, Tuhan bahkan menamakannya sebagai perjanjian yang abadi, bukan? Meskipun Tuhan memberi amaran, doktrin-doktrin palsu mula memasuki gereja. Marilah melihat buku Galatia bab 1. Buku Galatia bab 1 ayat 6. Aku heran bahawa kamu begitu lekas berbalik daripada dia, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Tuhan mendirikan kebenaran yang paling sempurna di alam semesta dengan datang ke bumi ini dalam badan. Tetapi kebenaran yang sempurna telah diubah dan digantikan dengan fikiran manusia. Ayat 7. Yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari syurga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeza dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, apa yang akan terjadi kepada dia? Terkutuklah dia. Tuhan memberi amaran kepada kita bahawa orang yang memutarbalikkan Injil pasti akan dilaknat. Walaupun terdapat ajaran-ajaran dan amaran-amaran di dalam Alkitab, kebenaran mula diubah. Akhirnya, hukum kebenaran yang didirikan Tuhan untuk menyelamatkan manusia telah hilang dari bumi. Tuhan yang melihat kesudahan dari permulaan telah meramalkan bahawa kebenaran kehidupan yang dia dirikan pada masa kedatangannya buat kali pertama akan dihapuskan oleh syaitan. Inilah sebab mengapa Tuhan berjanji bahawa dia akan datang buat kali kedua untuk mereka yang menantikan dia di dalam buku Ibrani bab 9. Marilah melihat buku Yeremia bab 30 ayat 8. Maka pada hari itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam, aku akan mematahkan kuk tali tengkuk mereka dan memutuskan tali-tali pengikat mereka, dan mereka tidak akan mengabdi lagi kepada orang-orang asing. Mereka akan mengabdi kepada Tuhan, Tuhan mereka. Dan mengabdi kepada siapa? Kepada Daud, raja mereka, yang akan ku bangkitkan bagi mereka. Nabi Yeremia menulis ramalan ini lama selepas Raja Daud meninggal dunia. Katanya di sini, Daud, raja mereka, yang akan ku bangkitkan. Ini tidak merujuk kepada peristiwa lalu, tetapi raja yang akan dibangkitkan pada masa depan. Betul? Jadi Daud, raja mereka yang disebut di sini, merujuk kepada Daud yang diramalkan, bukan Daud fizikal, raja kedua Israel. Menurut buku Yesaya bab 9, takhta siapa akan diberikan kepada Yesus? Sudah diramalkan bahawa takhta Daud akan diberikan kepada Tuhan yang datang ke bumi dalam badan. Kalau begitu, adakah Yesus memenuhi ramalan berkenaan takhta Daud pada masa kedatangannya buat kali pertama? Sudah pasti bahawa Yesus datang dalam nama Daud, tetapi seperti yang anda ketahui, dia naik ke syurga tanpa memenuhi semua ramalan takhta Daud. Mengenai perkara ini, Tuhan berkata, pada hari-hari terakhir, aku akan membangkitkan Raja Daud bagi kamu lagi. Marilah menyambung dengan buku Hosea bab 3 ayat 4. Sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tiada pemimpin, tiada korban, tiada tugu berhala, dan tiada efod dan terafim. Sesudah itu, orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan, Tuhan mereka, dan siapa yang mereka cari?
Daud, raja mereka. Mereka akan datang dengan gementar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Kita perlu memberi perhatian kepada bahagian. Mereka akan mencari Daud, raja mereka, dan akan datang dengan gementar kepada Daud pada hari-hari yang terakhir. Di dalam buku Yeremia bab 30, ada tertulis, pada hari-hari terakhir, mereka akan mengabdi kepada Daud, raja mereka. Di sini, Nabi Hosea juga meramalkan tentang umat Tuhan terakhir, mengatakan, pada hari-hari terakhir, mereka akan mengabdi kepada Raja Daud dan datang dengan gementar kepada dia dan kepada berkat-Nya. Pada hari-hari terakhir di sini merujuk kepada akhir zaman dunia ini, bukan? Jadi, berkenaan orang yang hidup pada akhir zaman ini, hanya ketika mereka datang dengan gementar kepada Daud, mereka dapat menjadi anak-anak Tuhan yang datang kepada berkat Tuhan. Betul? Kita perlu tahu sejelasnya siapakah Daud. Hanya ketika itu, kita dapat mencari dan menerima dia dan datang dengan gementar kepadanya. Yesus juga memberikan wahyu kepada Rasul Yohanes dan memberitahu betapa pentingnya untuk mengenal Daud. Marilah melihat buku Wahyu bab 5 ayat 1. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas takhta itu, sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring. Katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Tetapi tidak ada seorang pun yang di syurga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya kerana tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, siapa telah menang? Yaitu tunas Daud telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya. Hanya siapa dapat membuka gulungan kitab dan mentafsirkan firman Tuhan, yaitu kebenaran kehidupan yang telah dimeterai. Hanya tunas Daud. Ia berkata, Daud, tunas Daud, dan keturunan Daud. Alkitab menggunakan banyak ungkapan yang berlainan. Sesungguhnya, singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya. Dia akan membuka semua yang telah dimeterai dan tersembunyi sampai sekarang. Jadi kita mesti mengetahui siapa ialah tunas Daud. Ia adalah orang yang sama pada kedua-dua kedatangannya yang pertama dan kedatangannya yang kedua. Marilah melihat buku Wahyu bab 22 ayat 16. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Apa yang dia buktikan tentang dirinya sendiri? Dia berkata, aku adalah tunas, iaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Dalam satu bahagian, dikatakan Daud. Dan dalam bahagian lain, dikatakan tunas Daud. Ia juga berkata keturunan Daud dan bintang timur yang gilang gemilang. Terdapat banyak ungkapan simbolik yang merujuk kepada Yesus. Ada tertulis di dalam buku Wahyu bab 5 ayat 5. Tunas Daud telah menang. Dia dapat membuka gulungan kitab dan ke-7 meterainya. Siapakah tunas Daud? Dia ialah Yesus. Di dalam buku Yesaya bab 9 ayat 6, siapa yang akan memerintah di atas takhta Daud? Dia ialah Yesus Kristus juga. Apabila kita mengetahui siapa yang memuliakan Galilea, iaitu wilayah bangsa-bangsa lain, dialah seorang anak yang akan datang sebagai seorang putera. Tetapi gelaran yang diberikan kepadanya ialah penasihat ajaib, Tuhan yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Di dunia rohani, dia ialah Tuhan Bapa. Tetapi Yesaya meramalkan bahawa dia akan datang ke bumi ini dalam badan sebagai seorang anak, seorang putera. Buku Yesaya bab 9 meramalkan bahawa dia akan datang dan memerintah di atas takhta Daud dan atas kerajaannya dan umatnya. Walau bagaimanapun, hukum perjanjian baru yang dia dirikan pada 2000 tahun lalu telah kesemuanya dimusnahkan oleh iblis. Semua ajaran-ajaran palsu yang syaitan semaikan telah bertumbuh dan tersebar sepanjang lebih daripada 1000 tahun, bahkan sampai sekarang.
Jika Tuhan membiarkan ini sahaja, semua manusia tidak dapat mengelakkan diri, tetapi mati pada zaman ini tanpa kebenaran. Jadi dia beramal di dalam pokok Ibrani bab 9, bahawa dia akan datang buat kali kedua dalam badan untuk menyelamatkan mereka. Marilah melihat pokok Lukas bab 3 ayat 21. Memandangkan Yesus akan datang ke bumi dan diberikan takhta Daud, kita perlu belajari hubungan antara Yesus dengan Daud. Menurut pukul 2 Samuel bab 5, bilakah Daud menjadi raja? Ketika dia berumur 30 tahun. Jalan Daud dan jalan Yesus Kristus sepadan dengan sempurna. Inilah sebabnya kita perlu memahami Alkitab dengan memberikan sepenuh perhatian terhadap ramalan-ramalan dan pemenuhannya. Marilah melihat ayat 21. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukatlah langit, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Ketika Yesus memulai pekerjaannya, dia berumur kira-kira 30 tahun. Dia telah dibaptis pada umur 30 tahun dan mengisytiharkan, "Bertaubatlah, sebab kerajaan syurga sudah dekat." Bukan? Pada masa itu, berapa umur Yesus? Ketika Yesus memulai pekerjaannya, dia berumur kira-kira 30 tahun. Kalau begitu, bagaimana dengan Daud? Marilah melihat pukul 2 Samuel, bab 5 ayat 4. Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja. Berapa tahun lamanya dia memerintah? 40 tahun lamanya ia memerintah. Daud telah diurapi pada umur 30 tahun. Dia bertakhta pada umur 30 tahun dan memerintah selama 40 tahun. Yesus juga menerima baptisan, iaitu pengurapan rohani, pada umur 30 tahun. Baptisan adalah sesuatu yang kita terima sekali seumur hidup kita. Walau bagaimanapun, terdapat ramalan lain yang penting di dalam buku Lukas bab 12. Marilah melihat ayat 49. Aku di sini merujuk kepada Yesus. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima apa? Menerima baptisan. Buku Lukas bab 3 berkata, ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis, Yesus sudah menerima baptisan pada masa itu. Tetapi di dalam bab 12, dia berkata, "Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan." Dia bercakap seolah-olah dia belum pernah dibaptis, berkata, harus menerima baptisan. Ini bermaksud bahawa dia harus dibaptis semula, betul? Untuk menerima baptisan, dia mesti datang dalam badan. Kedua-dua kedatangannya yang pertama dan kedatangannya yang kedua, dia akan duduk di atas takhta siapa? Dia mesti duduk di atas takhta Daud. Daud duduk di atas takhtanya pada umur 30 tahun dan memerintah selama 40 tahun. Yesus menerima pengurapan rohani, iaitu baptisan pada umur 30 tahun dan mula memerintah atas kerajaan Injil. Walaupun dia duduk di atas takhta pada umur 30 tahun, dia telah disalibkan selepas menginjil selama 3 tahun. Dia tidak memenuhi ramalan memerintah selama 40 tahun sebagai Raja Daud. Kalau begitu, bilakah dia akan memenuhi baki 37 tahun? Seperti yang ditunjukkan di dalam pokok Ibrani bab 9 ayat 28, dia berjanji akan datang lagi untuk memenuhi ramalan Daud. Kristus yang datang kali kedua mesti menerima baptisan pada umur 30 tahun dan memberitakan Injil selama 37 tahun. Hanya ketika itu, dia dapat memenuhi ramalan takhta Daud. Memandangkan dia berkata, aku harus menerima baptisan. Baptisan di sini tidak merujuk kepada kedatangannya yang pertama, tetapi kedatangan bila? Maksudnya, dia akan menerima baptisan semula pada kedatangannya yang kedua, bukan? Betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Buku Yesaya bab 46 ayat 10 berkata, aku yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian. Apabila dia melihat semua perkara sampai akhir dunia, ia benar-benar tidak ada harapan. Hatinya sangat resah. Sebab itulah dia berkata,
aku harus menerima baptisan. Dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Pada kedatangannya yang pertama, dia naik ke syurga selepas memerintah di takhta Daud selama 3 tahun sahaja. Bagi 37 tahun, mesti dipenuhi juga. Jadi dia berjanji untuk datang buat kali kedua. Memandangkan dia harus datang dengan badan yang dapat dibaptis, dia mesti datang lagi dalam badan. Dia harus dibaptis pada umur 30 tahun. Setepatnya menurut ramalan Daud. Perkara yang penting adalah, pada tahun berapakah harus dia berumur 30 tahun? Mengenai perkara ini, marilah melihat buku Matius bab 24. Ayat 32. Tariklah pelajaran tali perumpamaan tentang pohon ara. Mengenai buku Matius bab 24, ia mengandungi ramalan yang akan dipenuhi bila? Pada akhir zaman. Marilah melihat buku Matius bab 24 ayat 3. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Murid-murid ingin tahu dan bertanya tentang 2 perkara. Bila engkau akan datang lagi? Apakah tanda akhir zaman? Yesus memberikan jawapan untuk soalan ini. Ayat 32, Yesus memberitahu mereka untuk mempelajari pelajaran daripada pokok ara. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahawa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahawa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Kita telah belajari bahawa pokok ara melambangkan negara Israel. Pada tahun 70 Masehi, Israel kehilangan kedaulatannya dan dimusnahkan sama sekali. Walaupun kedaulatan mereka telah hilang, Israel memulihkan kedaulatannya pada tahun 1948 selepas jangka masa yang panjang selama 1900 tahun. Alkitab menggambarkan peristiwa ini dengan mengatakan, pokok ara yang telah kering hidup semula. Ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas. Perumpamaan ini menggambarkan kemerdekaan Israel. Tariklah pelajaran tali perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahawa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat semuanya ini, dalam erti kata lain, apabila kamu melihat ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, ketahuilah, siapa sudah dekat? Bahawa waktunya sudah dekat. Dia sudah dekat. Sudah di ambang pintu. Inilah jawapan diberikan kepada murid-murid apabila mereka bertanya, bilakah engkau akan datang lagi? Maksudnya, pada waktu itu, dia akan datang buat kali kedua dan membuka pintu untuk Injil. Tahun Kristus Ansanghong dibaptis di bumi adalah tahun 1948. Dia ialah Daud yang diramalkan, bukan cuma kerana dia telah dibaptis. Umurnya pada waktu baptisannya juga adalah penting. Untuk memenuhi ramalan takhta Daud, Yesus yang datang kali pertama harus dibaptis pada umur 30 tahun. Tetapi Yesus yang datang kali kedua mesti terus memenuhi ramalan takhta Daud. Jadi dia harus dibaptis pada umur 30 tahun dan menjalani jalan Injil selama 37 tahun. Pada tahun 1948 adalah penting. Bukan cuma kerana kemerdekaan Israel. Tetapi dari tahun itu, Kristus telah dibaptis dan membuka pintu kerajaan Injil. Jika anda menambahkan 37 tahun kepada tahun 1948, tahun berapa itu? Menurut ramalan, dia naik ke syurga pada Februari 1985. Orang yang memenuhi ramalan takhta Daud setepatnya ialah Bapa Syurgawi kita, Kristus Ansanghong. Kalian semua, saya hanya menunjukkan anda semuanya sebagaimana adanya. Jadi, agar dia dibaptis pada tahun 1948, bilakah harus dia dilahirkan? Dia harus dilahirkan pada tahun 1918. Jadi, dia datang setepatnya pada tahun 1918. Tidak ada ramalan yang palsu
di dalam Alkitab. Memandangkan ada tertulis, kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Bukankah semuanya harus dipenuhi sewajarnya? Meskipun dia datang buat kali kedua, dia tidak cuma datang. Dia memenuhi ramalan-ramalan lain di dalam Alkitab juga. Marilah melihat buku Mika bab 4. Buku Mika bab 4 ayat 1. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung. Ini ramalan hari-hari terakhir. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Tuhan Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya. Tuhan sendiri akan mengajar kita pada hari-hari terakhir. Tetapi dari mana akan dia sampaikan ajarannya kepada kita? Dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ada tertulis bahawa ajaran Tuhan akan dipenuhi di Sion dan di Yerusalem. Sion merupakan tempat perayaan Tuhan dirayakan. Hari Sabat ialah perayaan mingguan. Terdapat perayaan tahunan seperti Paskah, perayaan roti tidak beragi, perayaan hasil pertama, perayaan 7 minggu, perayaan trompet, hari pengampunan dosa, dan perayaan pondok daun. Tuhan akan mengajar kita di Sion, iaitu tempat perayaan-perayaan ini dirayakan. Jadi kedatangan Tuhan buat kali kedua di atas takhta Daud dan mengajar kita firman Tuhan mesti terjadi di Sion, iaitu tempat perayaan-perayaan dirayakan. Memandangkan dia akan datang di atas takhta Daud, dia harus dipublis pada umur 30 tahun, pada tahun 1948, ketika ranting-ranting pokok ara melembut dan mulai bertunas, dan harus memberitakan Injil selama 37 tahun, bukan? Jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahawa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Injil harus diberitakan semula dari saat itu. Bapa Ansang Hong telah datang ke bumi dan mengajar kita di Sion pada hari-hari terakhir. Kalau begitu, apa yang akan terjadi apabila kita menerima ajaran-ajarannya? Marilah mencari jawapannya. Buku Yehezkiel bab 37 ayat 24. Maka hamba-Ku Daud akan menjadi rajanya dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Nabi Yehezkiel mencatatkan ini lama selepas Raja Daud meninggal dunia. Seperti yang tertulis, hamba-Ku Daud akan menjadi raja mereka. Ini ramalan berkaitan apa yang berlaku pada masa depan. Jadi Daud yang disebut di sini tidak merujuk kepada Raja Daud fisika, Raja kedua Israel, tetapi Kristus. Maka hamba-Ku Daud akan menjadi rajanya dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan melakukan apa? Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Paskah telah hilang dan hari Sabat telah hilang. Kebenaran perjanjian baru dan perayaan-perayaan telah hilang sama sekali. Walau bagaimanapun, orang yang percaya kepada Tuhan akan datang untuk mengikut hukum dan ketetapan Tuhan. Semasa Daud datang, apa yang akan terjadi kepada semua peraturan, ketetapan dan hukum perjanjian baru yang pernah hilang? Semuanya akan dipulihkan. Itulah mengapa ada tertulis bahawa dia akan mengajar kita jalannya pada hari-hari terakhir. Mereka mampu mematuhi hukum dan ketetapan kerana mereka menerima ajarannya. Betul? Ayat 25. Mereka akan tinggal di tanah yang Kuberikan kepada hamba-Ku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal. Ya, mereka, anak-anak mereka, maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya. Dan hamba-Ku Daud akan menjadi apa? Menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Perjanjian yang mana satu ialah perjanjian yang kekal? Perjanjian baru. Tuhan akan membuat perjanjian baru dengan umat-Nya. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka dan aku akan menjadi Tuhan mereka dan mereka akan menjadi umatku. Di mana anda dapat mencari kata-kata, aku akan menjadi Tuhan mereka dan mereka akan menjadi umatku? Bukankah daripada buku Yeremia bab 31 ayat 31 apabila Tuhan bercakap tentang perjanjian baru? Ayat 28.
Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahawa aku, Tuhan, mengutuskan Israel pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Apabila Daud menjadi raja mereka, umat Tuhan yang mengabdi kepada Daud sebagai raja mereka akan dapat mematuhi hukum dan ketetapan Tuhan. 하나님의 백성들은 하나님의 율례를 준행하고 규례를 지켜 행할 수 있는 일들이 생겨나게 된다는 것. Menurut ramalan takhta Daud, orang yang datang ke bumi pada tahun 1918 telah dibaptis pada tahun 1948 ketika umurnya 30 tahun di Naksum Incheon dan naik ke syurga selepas memberitakan Injil selama 37 tahun. Ialah Bapa Syurgawi kita, Kristus An-sang-hong. 하늘아버지 안상홍님이십니다. 이 땅 위에 Tuhan, iaitu Roh Kudus, memulihkan sepenuhnya semua hukum, peraturan dan ketetapan Tuhan yang telah dimansuhkan dan diinjak-injak dan mengisytiharkan hukum Paskah Perjanjian Baru, membimbing manusia ke kerajaan kehidupan semula. 성령 하나님, Dia Bapa Syurgawi kita, 하늘아버지 Kristus An-sang-hong. 성경 Dia Tuhan kita yang dibuktikan melalui Alkitab 그 생애를 dan menjalani jalan Injil di dunia ini. Saya bersungguh-sungguh berharap bahawa kita dapat mendirikan rumah iman kita setegungnya di atas Tuhan yang merupakan batu kita, 이제 agar kita semua dapat memasuki kerajaan Tuhan yang sudah dekat dengan kegembiraan sebagai anak-anak Sion. Dengan ini, saya tamatkan khutbah hari ini. Terima kasih.